Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 7 hari bulan 7 1443. Dia tak aja dengan bulan 7, bulan Rajab. Bersamaan dengan 9 hari bulan 2 2022. 2022. Kitab kita nama dia Fathul Mu'in, Faslun fi Salatin Nafli. Faslun fi Salatin Nafli, fasal yang membincangkan tentang solat-solat sunat. Tajuk perbincangan kita kali ini iaitulah tentang solat sunat. Perkataan An-Naflu. An-Naflu dari segi bahasa dengan makna az-ziyadah, tambahan. Tambahan makna az-ziyadah, ibadat tambahan. Buat boleh pahala, tak buat rugi pahala. Itu je. Dosa tak ada. Buat boleh pahala, tak buat rugi pahala. Cakap macam tu dah. Baru betul. Kalau kata buat boleh pahala, tak buat tak boleh apa-apa, asyam dia kata, tak payah buat. Kita kena bagi ayat motivasi. Tak buat, rugi pahala. Dari segi syarak, fi istilah syar'i, dari sudut syaraknya dia kata apa? Makna an-naflu fi syar'i ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Ini biasa ni. Maksudnya perbuatan yang diberikan pahala bila dilakukannya dan tidak diazab bila ditinggalkan. Itu dia panggil definisi ulama fiqh. Tapi definisi dari sudut motivasi, Abu Anas cakap, tulis, buat boleh pahala, tak buat rugi pahala. Ini dipanggil uslub motivasi. Mana kita nak suruh terasa, rugi kalau tak buat ni. Allah Ta'ala beri tawaran istimewa, aku buat tak kena pula. Rugi ke tak rugi? Amat rugi. Tapi betul lah dari sudut istilah fiqh tu, tak berdosa, tapi rugi. Sebab apa rugi? Allah beri peluang kepada kita menambahkan pahala, kita buat tak nak pahala, rugi. Dan perkataan an-naflu itu disebut juga dalam kitab dengan beberapa perkataan. Perkataan seerti dia panggil. Perkataan seerti seperti tulis kalimat tatawwu'. Letak bagi at-tatawwu'. Tatawwu' itu maknanya amalan sukarela. Itu makna tatawwu'. Was-sunnah, amalan sunnah yang tidak wajib. Wal mustahab, yang sangat digalakkan. Wal mandub, elok dibuat. Maknanya dia lebih kurang yang makna tu. Yang penting tak wajib. Nama dia naflun, tatawwu', sunnah, mustahab, mandub. Itu semuanya maksudnya sama. Maksudnya amalan tambahan untuk meraih pahala. Sekiranya tidak dilakukan, tidak berdosa. Alhamdulillah. Kita orang cerdik ni, nak pahala ke tak nak? Nak pahala, buat. Wa thawabul fardi yafduluhu bi 70 darajah. Dia tulis pahala, tengok ni pahala dan pahala yang fardu melebihinya sampai 70 darjah. Pahala dia sampai berapa? 70 darjah. Kita tengok dalam hadis, dia kata hadis ini
fi hadisin sahahu Ibnu Khuzaimah. Dalam hadis yang telah disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah mengatakan pahala kita boleh banyak mana? Lebih daripada 70. Apa dia hadis ini? Cuba tengok. Lebih daripada 70 pahala. Baik. Ianya disyariatkan bagi menyempurnakan kekurangan. Disyariat untuk apa? Untuk apa? Untuk menyempurnakan apa-apa yang kurang. Yang kurang dalam mana? Dalam ibadat-ibadat fardu yang kita buat. Mana ibadat fardu yang kita buat, kalau ada kekurangan, kita tampalkan dia dengan apa? Dengan apa? Dengan amalan yang sunat. Itu maksudnya menampalkan kekurangan. Bahkan supaya amalan sunat ini berdiri pada hari akhirat, bukan dalam dunia. Dalam dunia ini kita berdiri, di akhirat esok pahala berdiri. Alhamdulillah. Pada tempat yang ditinggal daripada yang fardu kerana keuzuran seperti terlupa, sebagaimana yang dinyatakan dalam nas yang berkenaan. Itu ni pelajar-pelajar tengoklah, kalau dia tulis 4 segi, dia panggil dalam bahasa Arab ma'kufain. Ada kotak 4 segi tu, kemudian dia tulis di belakang dia al-i'anah. Itu bukan daripada matan. Tidak ada dalam matan, itu tambahan daripada penterjemah. Dia tolong kita, dia ambil di nota kaki syarah ataupun dalam kitab i'anah syarah kepada matan ni. Sebab tu dia tak dalam kurungan 4 segi tu. Ini kita tengoklah. Kalau 4 segi tu dia tulis belakang al-i'anah. Maknanya penterjemah tolong ambil tambah supaya kita lebih jelas. Yakni ianya berdiri di akhirat bagi apa yang kekurangan pada yang wajib. Huraiannya ialah bila seseorang itu tertinggal sesuatu yang fardu daripada beberapa perkara yang fardu kerana keuzuran, dan ia meninggal sebelum qadanya, dia uzur tapi dia nak qada tak dapat, maka amalan sunatnya berdiri pada tempat amalan wajib yang tertinggal itu, dan jadilah tiap-tiap 70 dari sembahyang sunat bagi serakaat yang wajib. Tetapi kalau ia sedar dalam dunia, ia wajib qada, jangan berharap yang sunat boleh menampungnya, sebab itu berlaku di akhirat kelak. Itu berlaku di mana? Di akhirat, bukan berlaku di atas dunia. Baik para jemaah sekalian, balik semula kepada matan kita. Wa syuri'a, dan sembahyang adalah seafdal-afdal ibadat. Sembahyang ni, wassalatu afdalu ibadatil badan. Sembahyang ataupun salat adalah seafdal-afdal ibadat badan. Ibadat tubuh kita ni yang paling afdal salat. Selepas daripada 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah tu nombor 1 kan, rukun Islam, kemudian mari salat. Dan yang wajib dari amalan sembahyang adalah yang seafdal-afdal daripada yang fardu. Dia main istilah sikit. Dengar ni, dia punya analogi ataupun susunan. Di antara ibadat yang paling baik, solat. Ibadat badan yang paling baik, solat. Di antara solat yang paling baik, solat fardu. Sebab apa? Sebab dia fardu. Kalau tak buat, berdosa. Dan yang sunat dari sembahyang adalah seafdal-afdal benda yang sunat. Kalau nak kata perkara sunat yang paling afdal apa dia? Solat sunat. Dan yang mengikutinya. Tengok. Darjat yang pertama, tengok susunan. Ada 2 susunan sini. Ada 2 khilaf. Susunan yang pertama yang paling afdal 2 kalimah syahadah, kemudian solat, kemudian diikuti dengan puasa. Puasa nombor 3. Kemudian haji. Kemudian zakat. Mengikut yang dijazamkan, yang diputuskan oleh sebahagian ulama. Ini satu pandangan. Waqila, dan dikatakan pandangan yang kedua pula bahawa yang terlebih afdal selepas daripada solat, zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Kenapa dia berbeza?
Ada kata puasa dulu, ada kata zakat dulu. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis tentang bunyal Islam pun, hadis tentang rukun Islam ada juga susunan dia tu. Jadi kalau kita nak bahas ini panjang, cukuplah kita kata alhamdulillah semua itu termasuk dalam rukun Islam yang 5. Dan juga dikatakan selain daripada itu ada pandangan lain. Tak payah cakap panjanglah, yang pentingnya buat. Mana lebih afdal kita buat. Dan perselisihan adalah dalam masalah memperbanyakkan dari satunya, wal khilafu fil iktsari min wahid. Jadi yang khilafnya kita nak memperbanyakkan yang mana? Semua tu rukun Islam, semua tu ibadat-ibadat yang disyariatkan. Jadi kita nak memperbanyakkan mana? Ai urfan, dari sudut uruf. Pada adat kebiasaan beserta dengan membataskan kepada yang muakkad dari yang satu lagi. Mana kita nak tanya yang mana lebih muakkad kalau kita nak buat. Yakni khilaf itu adalah antara keadaan sembahyang. Sembahyang misalnya afdal daripada puasa, atau puasa daripada sembahyang. Dengan difardukan bahawa bila nak memperbanyakkan dari puasa dan membanyakkan yang muakkad daripada sembahyang atau sebaliknya, adalah yang afdal itu pertama atau yang kedua. Ada setengah yang condong pada yang pertama dan yang kedua, kalau tidak itu lain pula. Maknanya gini ya, dia kata kesimpulan dianya, ulama ni berbeza tentang yang mana kita nak memperbanyakkan. Ada orang kalau dia puasa dia letih, tak boleh nak solat sunat banyak. Ada orang kalau dia solat sunat dia tak boleh puasa. Ada orang boleh jamak dua-dua, itu terbaik. Aku solat sunat, aku puasa. Wa illa fa saumu yaumin afdalu min raka'ataini. Kalau tidak, yakni kalau tidak khilaf diperdukan antara memperbanyakkan dari satu daripadanya beserta dengan membataskan kepada yang muakkad pada satu lagi. Misalnya ia menjadikan antara sembahyang dari segi ianya sembahyang dan puasa dari segi ianya puasa, maka tidak sah, yakni tidak menempati perbandingan antara keduanya. Macam mana kita nak banding sembahyang dengan puasa? Dia dua perkara. Kerana puasa sehari adalah lebih afdal dari sembahyang 2 rakaat. Puasa sehari 12 jam, 14 jam. Sembahyang 2 rakaat berapa minit? Berapa minit? 2 minit. Mungkin ada yang seminit. Yang pakai gaya 5-7 tu, berapa minit 2 rakaat? Seminit. Allah, laju molek. Itu. Jadi kita kalau kita nak banding, semua tu ada afdal, tapi nak memperbanyakkan yang mana? Jawabnya kita jamak lah. Kita jamak. Baiklah. Tamaklah dia. Maka puasa sehari lebih afdal daripada 2 rakaat sembahyang sunat. Sekarang ni kita berpindah pula kepada aqsam wasalatun nafli qisman. Tanda ni pelajar. Wasalatun nafli qisman. Sembahyang sunat itu ada 2 bahagi. Sembahyang sunat berapa bahagi? Ada 2 bahagi. Satu bahagian daripadanya itu tidak disunatkan berjamaah. Pelajar-pelajar, tanda baik-baik. Satu bahagian daripadanya tidak disunatkan berjamaah. Tulis. Seperti sunat rawatib. Apa dia sunat rawatib? Sunat qabliyah ba'diyah tu. Itu tidak disunatkan berjamaah. Yang mengikuti bagi yang fardu, yang akan datang huraian berkenaannya dengan segera. Kita akan datangkan solat rawatib itu berapa rakaat dan di mana dia. Ianya disunatkan berdasarkan kepada hadis-hadis sahih yang sabit dalam kitab sunan. Dia kata yang sabit fi sunan, dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis, kitab sunan tu. Seperti Sunan Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Apa dia?
Tulis nombor 1 tulis. Di antara sunatnya yang pertama 4 rakaat sebelum asar. Tulis 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat belum asar. Bila kita nak baca ni? Kan? 4 rakaat sebelum asar. Ada hadis khas. Hadis ni tanda pelajar hadis. Rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah Taala bagi rahmat kepada orang yang solat sunat sebelum asar 4 rakaat. Hadis ini rawahu Abu Dawud bi sanadin hasan daripada Ibnu Umar. Jadi di sini kata di ulama dalam i'anah kata kita boleh buat 4 rakaat terus satu salam ataupun kita buat 2 rakaat. Wahwa afdal. Yang afdalnya mengikut fiqh Syafi'i buat 2 rakaat. Tapi kalau buat 4 terus dibenarkan. 1 letak nombor lah, nombor 1. Yang kedua 4 rakaat selepas zuhur. 4 rakaat juga selepas zuhur. Mana dalil? Man hafaza ala 4 rakaatin qabla az-zuhri wa 4 rakaatin ba'daha haramahullahu 'ala nar. Siapa dia jaga 4 rakaat solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat dan 4 rakaat selepas zuhur, nasya Allah Taala haramkan dia daripada disentuh oleh api neraka. Kita nak takut tak takut neraka? Solat sunat belum zuhur berapa rakaat? 4 ngi mulu hok buat. Kenapa 2? 4. Mulai esok 4 rakaat. Jangan buat 2. Yang kita qabliyah ni kita akan masuk nanti dalam bab projek mega mampu milik kita. Sunat qabliyah yang muakkad. Tapi yang ni umum. Hadis ni umum. 4 rakaat siapa dia jaga 4 rakaat sebelum 4 rakaat selepas Allah Taala haramkan dia daripada api neraka. Rawahu Tirmizi. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Sahih, sanad dia sahih, alhamdulillah. Samalah juga. Dia boleh buat 4 rakaat terus ataupun 2. Dalam kitab ni kata 2 lebih afdal. Kita tengok keadaan lah. Kalau kita masuk orang dah azan, tengok jam dinding tu. Ada kan dia punya berapa minit lagi nak solat, nak qamat. Dah, tengok. 3 minit lagi. Kalau buat 2 tak sempat. 4 rakaat terus. Sempat. Alhamdulillah. Yang ketiga dan 4 rakaat 4 rakaat wa raka'atan ba'dal maghrib. 4 rakaat belum zuhur, selepas zuhur. Dan 2 rakaat. Nombor 3. Nombor 3, 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat selepas maghrib. Dengan kerana hadis man shalla ba'dal maghribi raka'ataini qabla an yatakallama kutibata fi illiyin. Siapa dia solat 2 rakaat lepas maghrib sebelum dia bercakap. Jangan buat dulu. Sudah kita zikir, kita bersolat 2 rakaat. Maka ditulis 2 rakaat itu fi illiyin, dalam senara yang tertinggi. Tapi dia kata apa hadis ni? Tanda belajar-belajar. Hadis ini diriwayat daripada makhul secara mursal. Hadis itu dhaif. Hadis yang kata 2 rakaat lepas maghrib yang ni dengan lafaz ni, kita ada lafaz lain yang sahih. Jangan bimbang, kekalkan 2 rakaat tu. Kalau hadis ni tak sahih, kita ada hadis sahih yang sangat kuat hadis. Dan disunatkan menghubungkan keduanya, yakni 2 rakaat sunat maghrib itu dengan sembahyang maghrib kerana kesuntukan waktunya. Dan tidak menjadi terluput fadilat wasal, yakni antara sembahyang maghrib yang wajib dengan sunatnya
dengan orang yang sembahyang itu melakukan zikir yang maksur sebelum 2 rakaat lepas maghrib. Maknanya kalau kita pegang juga dengan hadis ni, walaupun dia dhaif, ada hadis sahih yang lain, kita pegang dengan hadis sahih. Cuma hak ni menggalakkan. Dia kata kalau kita zikir tak putus. Tapi dalam hadis Ummu Habibah tak sebut boleh je kita lambatkan. Kadang-kadang Nabi SAW dia tak solat sunat di ba'diyah di masjid, dia solat di rumah dia. Itu hadis yang sahih gitu. Baik. Dan berapa dah ni? Berapa kali dan dah? Yang keempat letak nombor baik. Dan disunatkan sembahyang sunat selepas Isya 2 rakaat yang ringan. Apa makna 2 rakaat yang ringan? Yakni tidak panjang sangat. Wa ba'da Isya raka'atani khafifatan. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Muhammad Al-Munkadir, katanya saya sembahyang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi 2 rakaat sunat selepas Isya. Jadi dia tengok Nabi lah, dia tak sembahyang berjemaah ni, jangan salah faham. Dia solat lepas Isya dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi Muhammad bin Munkadir dia cerita dia solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadis Muhammad bin Munkadir? Sallaitu ma'an Nabi. Hadis itu dalam Bukhari. Alhamdulillah jelas. Baik. Nombor 5 tulis. Yang kelima, dan sembahyang sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Yang keenam, sembahyang sunat 2 rakaat sebelum Isya. Qabliyah. Ini sepanggil sunat qabliyah. Kalau ia tidak menjadi sibuk dengan keduanya daripada menjawab azan. Kalau ia akan menjadi sibuk dengan sembahyang itu dan tersekat daripada menjawab azan, hendaklah ia menjawab azan dahulu. Lepas menjawab azan barulah ia sembahyang sunat sebelum maghrib atau sebelum Isya. Itu pun kalau ada masa yang cukup untuk melakukan sembahyang sunat itu. Kalau tidak, ia perlewatkan sembahyang itu kemudian. Apa dia maksud ni? Sebab qabliyah maghrib tidak muakkad. Ada setengah tempat selepas dia azan dia qomat terus. Jadi kita fikir, kalau kita solat kalau kita nak solat, maknanya kita tak, masa orang duk azan tu lah kita solat. Tapi waktu azan tu waktu jawab azan, sunnah di situ. Maka kita kena pilih. Jadi sebab tu Syekh ni kata kalau tak sempat juga qada lepas Isya, lepas solat. Itu dalam huraian siapa? Dalam huraian dia I'anatut Talibin. Baiklah. Selesai dah kita di sini. Berapa? 6 dah kita. Yang ketujuh, dia campur belaka ni. Yang muakkad tak muakkad campur belaka. Nanti lepas ni kita asingkan, insya-Allah. Yang ni kita ambil, orang panggil ambil dari sudut tartib dulu. Ambil dari sudut tartibnya. Dan sunat melakukan sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Ini dia panggil sunat muakkad. Sunat yang sangat digalakkan, yang amat digalakkan. Dan sunat meringankan sembahyang yang 2 rakaat sebelum subuh itu. Makna apa makna ringan? Makna kita baca secara tidak panjang, ringkas je. Dan dibaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas dalam 2 rakaat itu selepas Al-Fatihah berdasarkan hadis riwayat Muslim dan lain daripadanya. Maknanya hadis sahih riwayat Muslim, Nabi kita salat sunat fajar 2 rakaat ringan, tidak panjang. Dia baca sekadar qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad sampai ke akhirnya lepas pada Fatihah. Khabar yang lain daripada Muslim itu ialah riwayat Al-Baihaqi daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata apa? Ni'mas suratan. Ni'mas suratan. Apa ni'mas suratan?
huma taqra'ani fi rak'ataini qabla al-fajri. Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Yakni alangkah baiknya dua surah yang kedua-duanya engkau baca dalam dua rakaat sebelum solat subuh, iaitu qul ya ayyuhal kafirun dan juga qul huwallahu ahad. Jadi hadis ni bukan dalam Muslimnya. Dalam Muslimnya dia sebut Nabi kita solat dua rakaat tadi baca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Baik. Dan ada juga riwayat. Nah, ni ada juga riwayat ni. Bahawasanya dibaca dalam sembahyang subuh, sunat subuh dua rakaat itu alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak dan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pelik juga ni. Biasa syekh ni dia kekal dengan ittiba' ikut sunnah, tapi hak ni pelik. Dia kata elok dibaca apa? Baca alam nashrah dengan apa tu? Dengan alam tara kaifa. Sunnah kan ni? Tak ada lain sunnah ni. Dia tengok dia tulis bawah ni. Dan sesungguhnya sesiapa yang mengekali, siapa yang sentiasa baca dua surah ini dalam sembahyang sunat dua rakaat itu, maka akan lenyaplah daripadanya penyakit bawasir. Orang penyakit bawasir, penyakit remba, orang Kelantan kata remba, keluar dia punya bawasir ni, nasallallahu salamah wal afiyah. Baca dua ni sembuh. Tulis itu. Ini bacaan ini tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sabitnya qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Jangan kita ambil ayat-ayat bomoh dalam solat kita ni. Kita kekalkan dengan yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga datang riwayat daripada hadis. Hadis ni jelas, hadis ni sahih. Yang kedua ni, bahawa ayat yang dibaca dalam dua rakaat sembahyang sunat subuh itu ialah dari surah Al-Baqarah. Tulis surah Al-Baqarah. Mana ayat dia? Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Tulis surah Al-Baqarah ayat 136. Ada juga Nabi baca ayat ni. Ni kita tak buat ni. Dan Nabi juga baca dalam surah rakaat yang kedua, surah Ali Imran ayat 64. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Jadi kita baca lah. Hadis ini, hadis yang Nabi kita baca, dua ayat ini diriwayat oleh Imam Muslim. Riwayat siapa? Imam Muslim. Adapun hadis bawasir tadi tidak ada riwayat. Qila wa qila. Qila tu maknanya ada orang kata. Kan? Siapa dia baca, sentiasa baca dua surah ni, jadi hilang penyakit bawasir. Taib, kita pergi pula kepada huraian lain pula. Dan disunatkan menghimpunkan dalam dua rakaat sembahyang itu
antara ayat-ayat yang 4 itu. Dia kata kalau kita campur selalu ayat. Dalam rakaat pertama membaca Alam Nashrah dan Al-Kafirun. Dan dalam rakaat yang kedua baca Alif Lam Alam Tara Kaifa dan Ikhlas. Dan ia boleh menambah dengan 2 ayat terdahulu itu, iaitu ia mendahulukan ayat dalam surah Al-Baqarah, tadi sebelum Alam Nasrah dan dalam rakaat pertama, dan ayat dalam surah Al-Imran mendahului Alam Taraka ila akhiri. Ini tambahan dia ni dalam kurungan tu, manhuraian dia. Kita kata agak sukarlah sikit. Ingat tak, dalam kitab yang sama dulu, Tuan Syekh kita kritik susunan dalam solat tarawih. Solat tarawih kan, mula-mula baca apa dia dah, Alhaakumut Takasur, rakaat kedua, Qul huwallah. Rakaat yang ketiga, lepas pada Alhaakumut Takasur, apa dia? Tikmah tarawih. Jadi dia kata susunan tak betul. Naik turun. Jadi eloknya jalan terus sampai ke akhir. Tapi di sini boleh pula naik turun. Ini kita mengatakan eloknya kalau nak baca Qul huwallah jelah. Kalau nak baca Qul ya ahlal kitab, qulu amanna, baca qulu amanna. Baik. Dia kata untuk mentahqiqkan beramal dengan apa yang datang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala berkenaan dengan bacaan inni zalamtu nafsi zulman katsira kabira. Sesungguhnya hamba menzalimi diri sendiri dengan zalim yang banyak besar. Yang dalam hadis ada riwayat bahawa kata-katanya adalah zulman katsira. Ada pula dari riwayat kata zulman kabira. Maka pada Imam Nawawi kalau dihimpunkan keduanya jadilah zulman katsiran kabira. Tercapailah pelaksanaan amal mengikut kedua-duanya sekali. Sebagaimana yang ada dalam sunnah, berdasarkan kepada ini maka dikiaskan pula dalam bab membaca ayat-ayat dalam sembahyang sunat subuh tadi. Kita kata sukar juga ini. Kalau kita nak kiyah dengan ni, yang ni pun khilaf ulama. Ulama mengatakan sekiranya dalam satu bacaan ada 2 lafaz. Macam sini, zulman katsira, zulman kabira, elok kita baca kali ni, baca pagi ni, baca dalam zikir ni, kita baca sampai sudah zulman katsira. Besok kita baca pula zikir ni, kita tukar pula riwayat yang kedua zulman kabira. Itu lebih baik. Sebab kalau kita campur, kenapa Nabi tak campur? Mesti ada rahsia yang tersembunyi di sebalik bacaan tersebut. Nabi dia tak baca suka-suka macam kita ya. Tak. Dia ada rahsia dia sendiri. Sebab itu di muqaddimah dalam kitab ni kita bincang tentang hadis doa nak tidur kan. Nabi kata wa nabiyyikal ladzi arsalta, sahabat begitu kak, wa rasulika. Nabi kata la wa binabiyyika. Maknanya lafaz nabawi mesti ada dia nak. Jadi kita kata kita kekalkanlah bacaan-bacaan. Kalau riwayat sekali kata zulman kabira, kita baca kali yang kedua pula zulman katsira. Itu lebih baik. Sebab itulah kalau kita kata kita nak qiyas dengan satu benda jadi sukar. Qiyas di atas qiyas. Baik para pelajar sekalian, mari kita sambung lagi. Masa kita laju. Cepat sangat dah. Dan perbuatan itu, yakni membaca surah-surah yang dihimpunkan begitu dalam 2 rakaat sunat subuh itu, tidaklah memanjangkan 2 rakaat itu yang mengeluarkannya daripada batasan sunnah. Sunat 2 rakaat subuh ni ringkas. Kalau campur tak panjang lagi. Cuma kita nak riwayat ada ke Nabi campur. Itu kita menyelidik, mencari adakah Nabi campur ataupun dia baca sekali yang ni. Dan mengikut Rasulullah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh kami Ibnu Hajar dan Ibnu Ziyad.
Ibn Hajar kata tidak keluar daripada had panjang. Had bacaan itu ringkas. Tak apalah kita terima tak panjang, tapi yang kita nak bincangnya tentang adakah Nabi campur. Kalau kita kata tak ada, eloklah kita baca satu-satu. Tamatlah kita dalam bab bacaan. Dan disunatkan berbaring antara 2 rakaat sunat subuh dan sembahyang fardu subuh itu. Lepas solat kita sunat 2 rakaat sunat subuh, kalau boleh kita baring sekejap. Dia panggil ittija', duk baring sekejap. Tapi kalau tempat kita ni baring, orang tengok apa pelik dia ni dah. Tahu-tahu mazhab Syafi'i ni pelik sikit. Kalau baring tu nampak pejam mata tu, pergi ambil wuduk semula ni, batal wuduk ni. Tak, dia tu saat ni dia tidur, orang qomat dia sembahyang subuh, menimbulkan fitnah. Jadi kita kena hati-hatilah kalau nak hidupkan sunnah ni depan orang, ajar dulu. Bagi tahu dulu. Ini sunnah. Adakah dia jadi satu sunnah? Semua lepas solat 2 rakaat subuh, seruk tidur belaka. Jadi kita akan tengok ni. Ada ulama mengatakan Nabi SAW dia lakukan demikian sebab dia berdiri lama pada malam tadi. Tahajud dia panjang, kadang-kadang sampai bengkak kaki. Jadi lepas azan subuh dia rehat sekejap, ambil tenaga nak bangun pula solat subuh tu. Kita nak baru bangun saat ni tidur pula. Nak sikit. Baiklah. Allahu Akbar. Bila ia tidak mentakhirkan 2 rakaat sunat itu daripada fardunya, kalau ia mentakhirkan 2 rakaat yang sunat itu lepas yang wajibnya, maka ia berbaring kemudian daripada 2 rakaat sunat itu. Walaupun ia tidak melakukan tahajud. Dia kata kalau tak tahajud pun tak apa juga boleh buat. Dan yang utamanya adalah ia berbaring atas lambungnya yang kanan, duduk macam mayat tu, atas rusuk kanan. Maka bila ia tidak hendak melakukan berbaring itu, yakni berbaring antara sembahyang sunat subuh 2 rakaat dan 2 rakaat fardu subuhnya, maka hendaklah ia memisahkan antara sembahyang sunat dan yang wajib itu dengan percakapan misalnya, atau dengan berpindah tempat, yakni berpindah daripada tempat ia sudah sembahyang itu pergi ke tempat lain. Jadi eloknya dua saja. Contohnya kita mari awal, kita letak sejadah kita sini, lepas tu kita pergi belakang, solat sunat qabliyah dulu, kemudian baru kita mari solat fardu di sini, boleh. Ataupun hak senangnya kita solat tempat yang sama, tapi selepas sunat tu kita bercakap dulu. Tak kira lah bercakap dengan orang ke bercakap dengan kita sendiri, baca Quran, zikir, itu dikira bercakap. Jangan duduk diam je. 2 cara lah boleh buatnya. Sebab kalau kita pergi belakang, orang ambil tempat kita depan, rugi pula. Dah lah kita mari awal nak sah depan. Baik. Tambihun, suatu peringatan. Apa dia peringatan ni? Tengok peringatan dia. Harus mentakhirkan sembahyang sunat rawatib. Harus mentakhirkan sembahyang sunat rawatib yang qabliyah sesudah fardunya. Ini penting ni. Kita masuk masjid tak sempat nak solat qabliyah. Solat qabliyah kita ni besar pahala, terutama sekali subuh dengan zuhur. Sebab dia masuk dalam projek mega 12 rakaat ni. Kalau kita tak solat, terlepas hari ni tak dapat sebuah rumah. Mungkin dapat rumah kecil, rumah tak ada pintu contohnya. Maka harus mentakhirkan sembahyang sunat rawatib yang qabliyah sesudah fardunya, dan ianya melakukan sembahyang tunai bukan qada. Khilaf bagi rawatib yang ba'diyah, ia hanya hendaklah dilakukan selepas sembahyang fardu yang berkenaan. Sunat ba'diyah, apa nak solat sebelum solat, waktu belum masuk. Ba'diyah tu maknanya selepas solat. Dan mengikut Muhammad Ramli, boleh dihimpunkan antara sembahyang qabliyah dan ba'diyah selepas sembahyang yang fardu dengan 1 salam. Lemahlah itu. Mana boleh kalau campur, tak cukup pula bilangan 12 rakaat kita. Tak cukup pula yang 10. Jadi kita kena asingkan. Kita qada
2 rakaat belum zuhur atau 4 rakaat belum zuhur, kemudian kita solat ba'diyah zuhur. Boleh. Dan kadang-kadang sunat ditundakan sembahyang sunat qabliyah sampai selepas sembahyang wajib. Sunat kita lewatkan, tunda, tangguhkan qabliyah selepas kita solat fardu. Bila? Seperti misalnya bila ia hadir, kita sampai di masjid, maka sembahyang sedang didirikan. Orang solat dah zuhur, orang dah solat subuh, tak boleh kita nak solat sunat. Nabi larang. Bila didirikan solat fardu, solat sunat tidak lagi dia lakukan. Tunggu lepas solat. Atau waktu iqamat sudah dekat. Kita masuk tu, jam di dinding, waktu iqamat dah sampai tek bunyi dah. Kalau kita solat tak ada waktu iqamat dah. Sekira-kira kalau ia sembahyang 2 rakaat sunat qabliyah, maka terluput baginya untuk mendapat takbiratul ihram bersama imam, maka makruh masuk ke dalam sembahyang sunat qabliyah waktu iqamat. Habis kita tunda. Lepas solat nanti kita qada. Boleh. Dia kata ustaz ada sebut zuhur, asar macam mana? Naam. Walaupun lepas asar boleh kita qada qabliyah dia. Tidak boleh didahulukan, termasuk juga subuh. Kan lepas subuh tak ada solat sunat, tapi kita tak sempat solat sunat qabliyah subuh tadi, boleh kita solat lepas mai subuh. Tapi bagi tahulah dulu ke jemaah ni, saya qada ni, takut orang salah faham. Dia kata lepas kampung mana tu baru belajar pondok balik semaya sunat lepas subuh. Kena awak, kita kena maklum ini bukan solat sunat lepas subuh ni, ini qabliyah subuh. Saya qada di sini. Tidak boleh didahulukan sembahyang sunat ba'diyah sebelum sembahyang yang wajib, sebab dia ba'diyah, nama dia pun ba'diyah, selepas. Buat wajib pula. Kerana waktunya belum masuk lagi. Demikian juga selepas keluar waktunya. Yakni tidak boleh ia mendahulukan sunat ba'diyah dahulu walaupun selepas keluar waktunya, maka hendaklah ia mengqadakan yang wajib dahulu. Selepas itu barulah ia lakukan sunat ba'diyahnya pula. Semua dua-dua tu teringat, utamakan yang wajib, lepas tu baru ba'diyah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada hadis solat sunat muakkad rawatib. Dan sunat rawatib yang muakkad, yang muakkadah ataupun muakkid lah dalam terjemahan, adalah 10 rakaat, iaitu 2 rakaat sebelum subuh, tanda ni 2 rakaat sebelum zuhur, termasuk juga 2 rakaat sebelum Jumaat. Jadi kitab mazhab Syafi'i dia kata al-jum'atu kaz-zuhri, muamalah hari Jumaat macam solat zuhur juga. Jadi khilaf lah situ. Ada sebagian mazhab kata mana ada solat qabliyah Jumaat, sebab zaman Nabi sekali azan. Zaman kita ni berapa azan? 2 kali. Jadi tak apalah. Kalau ada orang tak nak terima, awak baca Quran je lah. Yang kata kita nak ikut tertib ni qabliyah ni, buatlah, nak jaga 12 rakaat tu. 2 rakaat selepas zuhur termasuk selepas Jumaat, 2 rakaat lepas maghrib dan 2 rakaat selepas isya. Berapa rakaat? 10. Ini tulis, ini riwayat Ibnu Umar. Ini dalam risalah kita ni. Dalam risalah Projek Mega Mampu Milik. Dia kata daripada riwayat Ibnu Umar, dia kata aku hafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi kita jaga berapa? 10 rakaat. 10 rakaat sunat rawatib. Tapi kita ada satu lagi riwayat daripada Ummu Habibah. Tengok dalam kertas ni. Dari riwayat Ummu Habibah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, maksudnya
tiadalah seorang hamba Muslim mengerjakan solat sunat tatawwu' selain daripada fardu sebanyak 12 rakaat sehari semalam. 12 rakaat tu 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak. Ini dipanggil sunat muakkad. Jadi sunat muakkad qabla zuhur ni khilaf lah. Hadis Ibnu Umar 2, hadis Ummu Habibah 4. Tapi yang menyebut tentang kelebihan dapat mahligai dalam syurga itu, iaitulah 12 rakaat. Nasya Allah akan membina sebuah mahligai untuknya dalam syurga. Hadis ini rawahu Muslim. Jadi para pelajar, kita nak yang mahligai ke tak nak? Nak? Kekalkanlah yang 12 rakaat itu, insya-Allah. Baik, kalau saya tak sempat dapat 10 je, kita kata alhamdulillah nikmat. Ada juga riwayat sunat muakkad tu 10. Tapi kalau kita nak kekalkan yang orang panggil yang betul-betul jelas bagaimana hadis Ummu Habibah, kita ambil 12 rakaat. Boleh ingat dah? Berapa rakaat bila zuhur? Kuat sikit. Berapa? Esok kita nak tengok. 4 ke 2? Kalau mulut kata 4, buatnya 2 rakaat, buah saja orang panggil. Rugi tak rugi buah saja? Rugilah. Jadi insya-Allah ambillah risalah projek mega kita ni. Mudah-mudahan kita boleh kempen kita sendiri, kita kempen keluarga kita untuk apa? Untuk beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, insya-Allah. Tamatlah kita solat sunat muakkad. Jadi dalam hadis di awal perbincangan tadi, Tuan Syekh kita bagi tahu solat sunat tu ada 2 kategori. Solat sunat yang pertama, solat sunat yang tidak sunat berjamaah. Macam sunat rawatib, tak sunat berjamaah. Termasuk juga solat witir, tak sunat berjamaah. Yang sunat berjamaahnya apa? Tanda pelajar. 2 hari raya. Tulis di kita. Yang sunat berjamaah, 2 yang disunatkan berjamaah itu 2 hari raya, 2 gerhana. Berapa dah? 2 hari raya, 2 gerhana, sunat istisqa. Istisqa minta hujan. Tulis solat istisqa mana solat minta hujan. Dan solat qiyam Ramadan ataupun dipanggil tarawih. 5 ni je boleh. Hak lain tu tidak disunatkan berjamaah. Termasuklah solat sunat. Solat sunat apa? Solat sunat hajat. Dia kata kita nak periksa ni ustaz, tiap malam kena berjamaah. Tak ada dalam kitab. Solat sunat hajat itu berjamaah. Kalau nak buat seorang-seorang. Tak boleh ke? Cari lagi tak kalau ada. Itu kena faham pelajar-pelajar. Kita ni biasa kadang-kadang kita buat ikut orang je. Nah. Kita baiklah. Tamatlah kita tanda situ. Sunat-sunat nombor 2, solat sunat witir. Insya-Allah. Kita tamatlah perbincangan kita tentang solat sunat qabla rawatib. Tulis nombor 1, solat sunat rawatib. Yang kedua, solat sunat witir. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.